Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala pilih kita pada pagi ini sekali lagi untuk kita bersama-sama membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat pagi yang barakah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mendapat pagi yang barakah. Dan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi-paginya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan demikian. Jadi pagi ni adalah pagi ni waktu yang paling barakah sekali. Jadi rugi kita kalau pagi-pagi ni kita tak dapat kebaikannya. Jadi alhamdulillah pagi ni Allah Taala kurniakan kita kebaikan dengan dapat membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf suara tak apa nak clear sangat pagi ni. Dah 3-4 hari dah sebenarnya. Hari ni dah kira makin baguslah. Semalam kuliah kena cancel lagi. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala jadikan kita di kalangan mereka dapat baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi ni. Okey. Kita terus pergi kepada kitab kita, kita terus pergi kepada hadis yang kita baca pada pagi ni, iaitu masih lagi kita berbicara tentang bab muraqabatillah. Dan kita tahu yang kita perlu sentiasa mengingati yang Allah Ta'ala perhatikan kita, Allah Ta'ala ada bersama dengan kita, dan Allah Ta'ala sentiasa memantau apa yang kita lakukan. Dan walaupun manusia tak nampak, tetapi Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala nampak. Dan Allah Ta'ala akan nilai, Allah Ta'ala dan para malaikat akan sentiasa mengambil kita punya menulis segala macam amalan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan mudah-mudahan malaikat sentiasalah mencatat amal-amal kebaikan kita. Dan maknanya yang baik-baik ajalah biar malaikat catat. Tak ada lain caranya melainkan dengan kita sendiri melakukan yang baiklah, kan. Okey, kita terus pergi kepada hadis kita yang ke 7 hadis yang ke-7 daripada bab ni, hadis yang ke-66 dalam nombor hadis. Okey, so hadis yang ke-7. Numbering yang ni 7 ni memang confirm takkan salah. Tak ada kitab yang salah. Sebab Imam Nawawi sendiri gunakan perkataan as-sabi', kan. Jadi insya-Allah semua kitab sama je lah nombor dia. Apa? Okey. So kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Di sanadin muttasilin anil Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qal as-sabi'u an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa isnaduhu dha'if li dha'fi Abi Bakr bin Abi Maryam. Qala Tirmidzi wa ghairuhu min al-ulama ma'na dana nafsahu hasabaha. Ini bukan kita dah baca ke itu? Belum kan? Okey. Hadis yang ke-7 daripada Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu.
Nabi SAW memberitahu orang yang bijak itu al-kayyisu, orang yang berakal itu orang yang bijak. Kayyis ni maksudnya bijak, orang yang berakal, orang yang pandai, al-kayyis. Dan Nabi SAW menggunakan perkataan bijak dekat sini. Bukannya orang yang bertakwa, orang yang soleh, kan? Tapi Nabi gunakan perkataan bijak. Al-kayyisu. Al-kayyisu man dana nafsahu. Dana nafsahu, Imam Tirmizi dan lain-lain daripada para ulama mengatakan dana nafsahu ay hasabaha, bermuhasabah diri. Selalu memikirkan tentang kekurangan diri, kelemahan diri dan sebagainya. Man dana nafsahu. Dana, asal maksud dana, merendahkan. Itu perkataan dunia kan. Dunia tu kan rendah. Dunia. Dunia. Dana, merendahkan. Jadi asalnya rendah. Tapi dana nafsahu, merendahkan jiwanya. Masuk ke situ bermuhasabah. Selalu fikir kekurangan diri, kelemahan diri, kan, macam mana nak improve diri kita. Jadi apa-apa yang dalam konteks itu, maka itu dipanggil sebagai mandana nafsahu. Siapa yang orang yang bijak itulah al-kayyisu. Dan kita nak mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan golongan inilah, golongan yang disebutkan sebagai al-kayyis, orang yang bijak. Kayyis itu tak ada kaitan dengan kayis pagi makan pagi, kayis petang makan petang. Kayyis. Kayyis maksudnya adalah orang yang bijak. Okey. Jadi Nabi SAW letakkan satu kriteria bagi orang yang bijak, iaitu dia selalu bermuhasabah diri. Dia fikirkan tentang diri dia macam manalah, kan, apalah yang akan berlaku, kekurangan-kekurangan aku yang selama ni dipanggil apa tu? Postmortem. Postmortem, kesilapan-kesilapan aku selama ni. Selalu dipikir-pikirkan, selalu dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia dan makbulkan segala ataupun terima segala amalan-amalan dia. Dia pun buat perkara-perkara yang wajib, dan dia tidaklah berharap dengan harapan-harapan yang palsu dan sebagainya. Sebablah sambungan kepada hadis ni adalah wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Kemudiannya wa tamanna 'ala Allah. Wal ajizu, orang yang lemah, adalah orang yang berharap-harap pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai harapan, kan, mengikuti hawa nafsu. Kemudiannya dia berharap dengan Allah dengan macam-macam harapan. Atba'a nafsahu hawaha, kan, dia mengikuti nafsunya, kan, hawanya. Jadi hawa nafsu tu ikut jelah, kan. Dia ikut hawa nafsu dia, tetapi lepas tu dia berharap pula pada Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Dia berangan aku ni baik orangnya, kan, aku ni hebat orangnya, aku ni di sisi Allah mesti di kalangan orang yang paling hebat, kan. Ini orang yang syok sendiri kita panggil, kan. Wa tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan dia nak dapat kebaikan-kebaikan, tetapi dia sentiasa ikut hawa nafsu dia. Jadi ini problemnya. Dia sentiasa ikut hawa nafsu, tapi dia berangan dia di kalangan orang yang hebat, di kalangan orang yang baik, di kalangan orang yang Allah Ta'ala cinta. Jadi golongan-golongan macam inilah golongan yang paling rugi sekali sebenarnya. Dan rugi serugi-ruginya, sebab bila dia berangan kata dia baik, maka ketika itu dia tidak akan cuba untuk improve diri dia. Buat apa dia nak improve diri dia? Dia dah baik. Memang aku hebat pun, buat apa aku nak improve diri aku? Jadi golongan macam ni golongan yang paling bahaya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Wilayatul Hidayah tu, kan, golongan yang ketiga, golongan yang ikut hawa nafsu tapi dia rasa diri dia betul. Dia ikut hawa nafsu dia ikut dia punya perasaan dia, lepas dan ikut dia gilakan dunia, tapi lepas tu dia rasa dia orang yang paling hebat, dia orang yang paling baik, kan. Dia bahkan dia rasa dia lagi bagus daripada kebanyakan manusia. Jadi Imam Al-Ghazali gunakan perkataan yang agak keras sebenarnya. Kalau kita tengok kitab Imam Ghazali kata orang macam ni pintu taubat telah tertutup bagi dia. Na'udzubillah. Pintu taubat tertutup. Bukan, Imam Ghazali tak gunakan perkataan pintu lah. Imam Ghazali gunakan perkataan harapan untuk bertaubat. Harapan untuk dia bertaubat telah terputus.
Sebab apa telah terputus? Sebab dia rasa diri dia bagus. Ni hadis ni memang ada kaitan yang cukup rapat lah dengan perkataan Imam Ghazali itu. Okey. Seterusnya. Okey, sebelum kita pergi jauh, lupa pula tadi nama Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu ni, sahabat Nabi SAW yang sangat hebat ni. Syaddad bin Aus adalah sahabat yang Nabi SAW memang sayang dan memang seorang sahabat yang kiranya dia di kalangan Ansar, di kalangan Ansar, dan dia dilantik sebagai wali di kawasan Palestin ataupun secara lebih tepatnya di Syria lah sebenarnya kan, di Humus. Asalnya dia waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab lah, zaman Sayyidina Umar kan banyak perluasan empire Islam. Jadi bila empire Islam luas, salah satu daripadanya di kawasan Syria apa semua tu kan dah jadi tempat tanah orang Islam semua kan. Jadi waktu tu Sayyidina Umar lantik ramai sahabat untuk jaga satu tempat. Jadi Sayyidina Syaddad bin Aus ni dihantar ke Palestin. Syaddad bin Aus ni sebenarnya sepatutnya kalau kita baca nama dia, walaupun dituliskan radhiyallahu anhu dekat sini, tapi Syaddad bin Aus sepatutnya kita baca radhiyallahu anhuma, sebab bapa beliau Aus adalah sahabat Nabi juga, Aus bin Sabit. Okey, kalau sebut Aus bin Sabit, maka kita akan teringat seorang sahabat. Kalau ada yang bin Sabit kat belakang, siapa dia? Hassan ibn Sabit. Kan, Hassan ibn Sabit. So Hassan bin Sabit ni pakcik dia lah. Pakcik kepada beliau. Hassan bin Sabit, so Aus bin Sabit, itu dua beradik. Jadi Syaddad bin Aus ni anak saudara kepada Hassan bin Sabit. Itu dan kubur beliau ada di Palestin lah. Ada di Palestin. Beliau terkenal dengan solehnya, rajin beribadatnya, orang alim. Bahkan Sayyidina Abu Darda sebut likulli ummatin faqih wa faqihu hadhihi al-ummah Syaddad bin Aus. Bagi setiap umat itu ada seorang faqih, dan faqih bagi umat ini adalah Syaddad bin Aus. Ini hebatnya Syaddad bin Aus. Dan dikenali juga Syaddad bin Aus ni, disebutkan dia ni ada dua kelebihan, dua sifat yang distinguish pada dia, iaitu dia ni kalau bercakap jelas, kan? Dia memang terang percakapan dia, orang boleh faham dengan tepat, perkataan-perkataan yang dia keluarkan semuanya orang boleh faham, bukanlah susah-susah sangat ataupun kelang kabut sangat sampai orang pun tak faham. Dan satu lagi kelebihan Sayyidina Syaddad bin Aus adalah dia seorang yang penyabar. Dia ni sabar ketika marah, dia tak marah-marah. Dia bila marah, dia dapat tahan kemarahan dia. Ini kelebihan Sayyidina Syaddad bin Aus. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi beliau. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Okey. Satu lagi, apa lagi pengajaran daripada hadis ni? Nabi SAW bandingkan dua kan, Al-Kayyis dengan Al-Ajiz. Perhatikan, Nabi SAW gunakan satu perkataannya Al-Kayyis, satu lagi Al-Ajiz. Nabi tak gunakan perkataan bijak dengan bodoh. Kalau kita lah kan, kalau kita kita bulatkan Al-Kayyis dengan Al-Ajiz. Ni. So Nabi bandingkan antara dua, Al-Kayyisu dengan Al-Ajizu. Padahal Al-Kayyis tadi kita kata tadi pandai kan. Al-Ajizu maksudnya orang yang lemah. Maknanya Nabi bandingkan antara pandai dengan lemah. Bukan pandai dengan bodoh kan. Jadi ada hikmah dia kat situ. Satunya maknanya kepandaian dekat sini ni boleh diusahakan. Kepandaian yang jenis macam ini dia boleh diusahakan. Dia bukannya selama-lamanya. Kalau perkataan bodoh tu al-balid contohnya dalam bahasa Arab, itu memang susah nak diusahakan dah untuk jadi pandai. Tetapi pandai dekat sini maksudnya pandai boleh diusahakan. Jadi al-ajizu lemah kan, lemah.
Jadi orang yang lemah dia boleh usaha untuk jadi kuat. Orang yang lemah dia boleh keluar daripada kelemahan dia. Dia 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 betulkanlah balik diri dia supaya dia tak termasuk di kalangan orang yang lemah. Jadi dia daripada al-ajizu dia boleh jadi al-kayisu. Dia boleh jadi bijak balik. Macam mana cara dia? Kena buat dua benda. Satu, dan nafsahu, buat apa dia panggil tu, muhasabah, wa amila lima ba'dal maut. Yang ni kita lupa nak sebut pada ini poin paling utama. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk selepas mati. So apa pun dia buat, dia fikirkan mati. Kan? Apa yang aku dapat lepas mati nanti. Kalau aku buat macam ni, apa aku dapat lepas mati? So dia punya minda dia tu minda akhirat selalu. Kan? Dia selalu fikir, kalau aku buat macam ni, macam mana cara untuk aku buat supaya aku buat ni dia boleh pahala tu berpanjangan. Kan? Sentiasa dapat pahala walaupun aku dah mati. Walaupun aku dah tak ada atas muka bumi ni, tapi pahala tu masih bersambung untuk aku dalam kubur. Ini orang yang bijak. Kan? Selalu fikir, ya, apa lagi aku buat? Apa lagi aku boleh buat untuk dapat pahala yang berpanjangan? Contohnya, dia mengajar orang, ataupun dia mengajar anak cucu dia, ataupun dia memudahkan untuk orang beramal. Contohnya macam itu dipanggil sebagai sedekah jariah kan, memudahkan untuk orang beramal. Contohnya dia buat masjid, dia telaga air dan sebagainya kan, dan macam-macam lagi lah. Ada orang pandai, dia fikir simple je, dia kata aku tak ada duit sangat, tapi dia kata kat dalam kereta aku sentiasa ada slipper dengan slipper Jepun murah tu, dengan selak pintu dengan gayung. Gayung. Apa benda lah dia buat 3 benda ni kat dalam kereta dia. Dia kata setiap kali dia singgah masjid, dia ni selalu musafir. Jadi dia kata mana-mana masjid yang dia singgah, dia tengok masjid tu perlukan apa. Dekat tempat ambil wuduk tu. Kalau tak cukup slipper, dia letak slipper Jepun tu. Kadang-kadang toilet masjid tak ada slipper, tak cukup slipper, dia letak slipper. Kadang-kadang toilet masjid, problem dia apa dia? Selak pintu tak ada. So dia pasangkan selak pintu. Kalau kadang-kadang toilet masjid ataupun tempat wuduk tu tak ada gayung, dia letak gayung tu kat situ. Saya kata bijak orang ni, sebab selama mana orang masih pakai lagi apa yang dia letakkan tu, selagi itulah dia dapat pahala. Kan? Dengan kos yang rendah je. Kos yang rendah je, tapi dia dapat pahala yang berpanjangan. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk sampai mati. Ini tanda orang cerdik. Sebab dia memikirkan, dia fikir jauh. Kan? Orang yang bijak, dia fikir jauh. Dia bukan fikir yang depan dia je. Kan? Dia fikir nanti macam mana. Kan? Orang kata kalau bijak kewangan tu, dia punya financial punya management, dia akan fikirkan nanti untuk ke depan, bukannya untuk sekarang aja. Kan? Dia tak joli sakan sekarang dengan duit yang dia ada, tapi dia fikirkan yang ke depan. Jadi itu baru buat duit kan. Ini kita cerita tentang amalan. So amalan kita biarlah untuk selepas mati. Selalu fikir apa benda yang aku dapat selepas daripada mati. Orang yang bijak dia selalu fikir dan selalu dapat Allah Ta'ala ilhamkan pada dia, sebab dia selalu bermuhasabah dan dia punya niat yang salihah, maka dia dapat insya-Allah idea-idea untuk buat perkara-perkara yang mana dia akan hidup terus walaupun dia dah mati. Dia terus hidup walaupun dia dah mati. Hari tu Syekh Ninawi dia pergi Morocco. Saya baca kat IG dia. Pergi Morocco, dia pergi ke makam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ulama besar mazhab Maliki kan, yang menulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syifa ni kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang kecintaan dan hak-hak yang perlu ada pada hak ke atas kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Syekh Nawawi pergi ziarah tu dia kata apa? Dia kata orang yang mati ziarah yang hidup, kata. Yang mati ziarah yang hidup. Jadi orang pun pelik kan, macam mana pula yang mati ziarah yang hidup? Biasa orang hidup ziarah orang mati. Kan? Kata yang mati tu kita, kan? Yang hidup tu dia. Sebab dia betul-betul hidup. Tengoklah ilmu dia sampai sekarang masih digunakan, masih dibaca lagi kitab beliau. Dan ilmu tu bermanfaat sampailah pada hari ini. Beratus-ratus tahun Qadhi Iyad tu dia masih lagi hidup. Seolah-olahnya dia masih hidup lagi.
Kan? Jadi ini maksud, antara maksud wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk apa selepas mati. Kalau aku dah mati, macam mana agaknya nak kekalkan pahala supaya pahala itu berkekalan sampai bila-bila. Okey. Yang ke-8. Athaminu qala athaminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis ini popular. Antara baiknya Islam seseorang meninggalkan apa yang tiada kaitan dengan dia, tiada memberi manfaat kepada dia, dia tidak perlukan, tak ada keperluan langsung pada dia. Bala yakni, tak ada keperluan pada dia. So antara baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan perkara-perkara itu. Perhatikan Imam An-Nawawi letakkan hadis ini dalam bab muraqabah. Kan? Sentiasa memikirkan Allah Ta'ala perhati. So apa kaitannya? Kaitannya adalah orang yang boleh meninggalkan apa yang dia tak perlukan itu adalah orang yang, cara yang mudah untuk dibuat begitu adalah bila dia ingat Allah melihat dia. Kalau dia lupa yang Allah Ta'ala tengah tengok dia, dia akan buat benda-benda, dia akan cakap benda-benda, dia akan sibuk benda-benda yang tiada manfaat untuk dia. Kan? Tiada manfaat kat sini ni, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Allah yarhamu, dia kata maksud la yakni kat sini ni, meninggalkan apa yang tiada manfaat untuk dia ni, manfaat kat sini maksudnya manfaat akhirat. Manfaat akhirat. Bukan manfaat dunia, tapi manfaat akhirat. Dan sebab yang sebenar-benar manfaat adalah manfaat akhirat. Dunia ni manfaat dia manfaat sementara. Tapi manfaat akhirat. So apa pun kita buat, apa pun kita cakap, apa pun kita sibuk, kita tanya pada diri kita, ada tak manfaat akhirat untuk aku bila aku buat benda ni, bila aku cakap benda ni, bila aku tulis benda ni, bila aku letak dekat WhatsApp, bila aku letak dekat IG, bila aku letak, ada tak manfaat untuk akhirat aku. Antara baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan benda yang dia tak perlukan pun benda tu ke akhirat. Tak perlu, aku tak perlu benda ni ke akhirat nanti. Benda ni tak ada keperluan, tak ada yalah, I don't need it. Macam tu je. Samalah macam hari ni orang sibuk bercakap tentang orang lain kan. Sibuk mengumpat pasal orang, cakap pasal orang punya apa amalan, orang punya kehidupan, pekerjaan, perkahwinan dan sebagainya. Hadis ni memang sangat perlu. Sebenarnya hadis ni lagi perlu pada zaman kita bandingkan zaman Nabi SAW. Sebab zaman kita lagi senang nak cerita tentang orang lain, nak berbicara tentang orang lain berbanding dengan zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Zaman dia orang nak bercerita susah. Nak kena pergi kat rumah orang tu, nak kena ketuk pintu. Habis takkan pukul 1 pagi nak ketuk rumah orang. Tapi zaman kita sekarang ni 24 jam boleh bercakap. Kan? 24/7 boleh buka Facebook, boleh buka Instagram, boleh buka WhatsApp dan sebagainya. Jadi lagilah hadis ni diperlukan. Hadis ni seolah macam satu slogan yang perlu dibesarkan pada zaman kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan antara baiknya Islam seseorang, tinggalkan apa yang tiada makna untuknya, tiada manfaat untuk dia, tiada keperluan untuk dia. Dan ni hadis ni sangat penting sebenarnya. Selalu. Tapi macam tadilah kita kata, Imam Nawawi letak benda ni dalam bab muraqabatillah. Muraqabatullah ni, sentiasa memikirkan Allah Ta'ala pandang, ini je sebenarnya benteng kita daripada kita buat benda ni. Sibuk fikir tentang orang buat apa. Sibuk cakap tentang apa orang buat. Sibuklah nak masuk campur. Sibuk nak komen. Sibuklah nak apa, jadikan tu sebagai konten dan sebagainya. Bahaya sangat benda ni sebenarnya. Sebab itu tiada manfaat untuk engkau di akhirat nanti. Hadis yang terakhir, ini hadis ni pun penting. Ada kaitan juga dengan hadis yang ke-8 tadi. Hadis yang ke-9, qal at-tasi'u an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah. Sayyidina Umar kata, Nabi SAW bersabda, la yus'alu ar-rajul, tidaklah ditanya kepada seorang lelaki, fima, pada apa, daraba, dia pukul, imra'atah, isterinya.
Pada apa tu maksudnya kenapalah. Jadi janganlah ditanya seseorang kenapa dia pukul isteri dia. Apa maksud hadis ni? Hadis ni nak tunjukkan bahawasanya rahsia antara suami isteri itu perlu dijaga. Kan? Jadi kita tak payah tanya kepada lelaki itu, kenapa kau pukul isteri kau? Kan? Tak payah. Sebab mungkin ada sebab-sebab yang dia malu untuk cerita. Kan? Sama ada kerana isteri itu punya masalah atau masalah pada dia sendiri. Kan? Kelemahan diri sendiri sampai dipukul isteri dia. Jadi senang ceritanya, ada perkara-perkara yang memalukan dia ataupun yang wajib untuk dia sembunyikan. Kan? Contohnya aib isteri dia. Takkan dia nak cerita pula kan pada orang ramai. Orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab. Tak payah. Kan? Jadi tak payah tanya pun kepada dia. Maksudnya biarkanlah benda tu kepada suami itu, dan juga muraqabatullah. Muraqabatullah itu maksud hadis ni. Diletakkan dalam bab muraqabatullah sebab biar suami tu ingat bahwa Allah Ta'ala pandang dia. Allah Ta'ala tengok dia. Bukan kita yang judge dia, tetapi Allah Ta'ala yang tengok dia. Allah Ta'ala yang nilai dia. Suami isteri bergaduh, jangan kita masuk campur. Kan? Sebab kita tak payah tanya pun kenapa bergaduh. Tak payah masuk campur langsung, sikit pun jangan. Walaupun suami isteri itu adalah anak dan menantu kita. Kan? Walaupun dia adalah adik-beradik kita. Jangan tanya. Kan? Sebab apa? Sebab itu kita serahkan antara diorang dan Allah Ta'ala sahaja. Kan? Muraqabatullah. Cukup. Kan? Sebab suami bila pukul isteri, suami memang diperintahkan untuk memberikan adab kepada isteri. Tapi kalau isteri pukul suami itu cerita lain. Suami pukul isteri, suami memang diperintahkan untuk mengadabkan isteri dia. Jadi itu cerita lain. Kan? Sebab diorang tu antara diorang pasal memang suami bertanggungjawab untuk didik isteri dia. Isteri dia salah, dia kena didik. Kan? Dia kena marah. Kalau sampai kena pukul, dia terpaksa pukul, dia boleh pukul. Tapi itu pun bukan untuk memudaratkanlah kan. Okey. Tetapi kalaulah dia dibawa ke penghakiman, itu cerita lain. Jangan pula hakim tu tak nak tanya ataupun lawyer tak boleh tanya pula. Kenapa tengok hadis ni? Kan? Tak boleh tanya tahu kenapa pukul isteri. Jangan pula dia bawa hadis ni dekat court. Hadis ni tak ada kaitan dengan dekat dalam court. Dalam court cerita lain. Dalam court, kalau ditanya kena jawablah. Kenapa pukul? Kan? Kalau dia kata benda ni aib, okey aib, mahkamah akan arahkan semua yang tak berkaitan keluar daripada kamar mahkamah tu. Biar cakap dengan hakim saja. Contohnya. Boleh. Kan? Sebab benda ni aib. Tak boleh diceritakan pada orang. Jadi dalam keadaan macam tu, dia kena jawab juga pada hakim. Jadi tak adalah maknanya kita kata hadis ni terpakai untuk semua tempat. Dekat dalam mahkamah tak terpakai hadis ni. Tapi di luar mahkamah terpakai hadis ni. Okey. Jadi kalaulah diangkatkan oleh isteri tu kepada muka pengadilan, dibawa kepada polis, dia report pada polis, tentu sekali dia kena ada medical punya report, dibawa pergi pada polis, dibawa pergi pada pejabat agama, dan dibawakan ke mahkamah sama ada mahkamah syariah untuk dia minta minta cerai contohnya, ataupun dibawakan ke mahkamah sivil sebab suami itu mendera dia. Maka waktu tu berlaku perbicaraan. Jadi bila berlaku perbicaraan, yang itu cerita lain. Yang itu suami terpaksa jawab kenapa dia pukul. Kalau waktu yang lain tak boleh. Dan kalau kita tak ada kaitan, kita bukan hakim, kita bukan polis, maka kita jangan tanya. Ini maksud jangan tanya. Sebab dia termasuk juga dalam ayat wala tajassasu. Jangan kalian nak mengorek-ngorek rahsia orang. Ni isu sekarang ni yang dah mula ada orang-orang suka buat kerja ni kan. Kerja dia nak periksa orang, nak dia panggil apa tu? Nak dedahkan aib orang, nak ceritakan kelemahan-kelemahan orang dekat publik dan sebagainya. Ini antara satu perbuatan dosa besar yang dilakukan dalam masyarakat pada hari ini. Jadi Nabi SAW ajarkan secara jelas konsep dalam Islam. Dua hadis yang terakhir ni antara yang paling jelas sekali. Antara baiknya Islam seseorang, tinggalkan apa yang tiada manfaat untuk dia di akhirat nanti. Dan yang ke-9 tu,
Dan jangan ditanya kepada seseorang kenapa dia pukul isteri dia. Jadi kita tak payah masuk campur. Tak payah masuk campur. Jangan kita kata, itu kan penderaan tu. Tak. Jangan masuk campur. Kan? Melainkan kalau si isteri yang bawa pergi kepada qada, kepada penghakiman, barulah ada ruang untuk dibicarakan, barulah ditanya kepada suami itu kenapa dipukul. Samalah maknanya kalau pergaduhan suami isteri harta sampai berlaku perceraian dan sebagainya, tak payah kita pula sibuk nak tanya kenapa bercerai, kan, apa masalahnya, kan, tak payah tanya, kan, benda tu bukan hal kita, itu antara diorang sahaja, cukup, kan, walau kita rapat macam mana, BFFF kita ke, kan, ataupun kita punya anak sekalipun, ataupun mak kita ke, kan, contohnya mak bapak bercerai, kan, ada juga. Anak-anak tak payah ambil tahu, kan, tak payah tanya pun kenapa jadi macam tu, kan, apa jadi dan sebagainya. Apatah lagi kalau orang lain yang dekat IG, oh kami berhak untuk tahu. Siapa kata berhak untuk tahu? Tak, tidak berhak, tidak ada hak pun. Bahkan Nabi SAW beritahu, jangan tanya. Okey. Ya, kalau dah pukul pun jangan tanya, apatah lagi kalau bergaduh mulut je, kan, kalau tengkar je, lagilah tak payah tanya. Okey, tak ada ustaz, saya nak tolong, saya punya niat baik, nak tolong dia orang. Tolong dengan doakan mereka. Tolong dengan bagi support dengan cara memberikan kekuatan kepada dia, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ingatkan dia bahwasanya Allah Taala ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang, dan sebagainya. Itulah cara kita tolong, kan, bukan dengan cara kita mengapi-apikan lagi nanti. Kadang-kadang kita pergi tanya-tanya, dia jadi mengapi-apikan lagi, kan, kita pula jadi batu api, na'udzubillah. Bila jadi batu api, itu kan salah satu daripada sebab diazab di dalam kubur. Jadi batu api ni salah satu sebab jadi azab dalam kubur. So kena jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai kita konon-konon nak membantu orang, tapi kita jadi orang yang jadi batu api, namam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk kali ini. Kita tengok ada soalan ke? Tak ada soalan Okay. Cuaca tak menentu Ustaz. Oh, ni pasal suara saya serak Okay. Yalah, cuaca memang tak menentu pun sekarang. Tapi alhamdulillah hari ni dah boleh bercakap semula. Mudah-mudahan barakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pada kita semua insya-Allah, keluarga kita, di rumah kita, semuanya mudah-mudahan mendapat faedah, dapat manfaat, dapat kebaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan malam ni saya di tazkirah malam Jumaat di Astro Oasis. Tajuknya berkaitan dengan cerita sini habis sini, tentang orang yang suka berkongsi cerita, berkongsi dengan orang yang kita percaya tentang perasaan dan apa yang terjadi, aib kita dan sebagainya, kan. Jadi perkara-perkara ni antara yang dibincangkan pada malam pukul 9 malam di Astro Oasis, insya-Allah. Rakaman lah, dah berbulan-bulan dah rakaman tu sebenarnya. Okey. Cukup setakat itu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Asma sedap itu. Kena peluk. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dikurniakan keafiatan insya Allah. Amin.